menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah berhenti. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah berhenti. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah berhenti. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah berhenti. Ku mohon usah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illahul malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul anam. Wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma arhamna fi Ramadan. Allahumma ighfir lana fi Ramadan.
Pertamanya, mari sama-sama kita bersyukur di atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Terutamanya nikmat iman dan Islam, yang merupakan dua nikmat yang sangat besar, yang diikuti dengan nikmat-nikmat yang lain yang wajib juga kita syukuri. Terutamanya nikmat iman, terutamanya nikmat kesihatan. Kerana ramai orang di waktu ini sakit. Walaupun masih hidup, tapi Allah Ta'ala uji mereka dengan kesakitan, dengan corona, dengan segala macam penyakit darah tinggi, kencing manis dan seumpamanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan antara nikmat yang besar juga ialah kita dapat merasai, dapat bertemu dengan bulan Ramadan kali ini. Dan itu semua wajib kita syukuri, kerana tidak semua orang dapat menikmati bulan Ramadan. Sehari sebelum bulan Ramadan itu ramai juga orang yang meninggal. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita nyawa, Allah Ta'ala beri kepada kita peluang kesihatan, wajib sama-sama kita syukuri. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian, saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada barisan Esko MPP yang sudi untuk menjemput saya hari ini dalam sembang santai lah, kita sebut sembang santai dalam Mau'izah Ramadan ataupun bincang-bincang pasal bulan Ramadan. Tajuk yang diberikan kepada saya hari ini ialah Ar-Rayyan buat orang berpuasa. Maknanya di sana ada tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk Ar-Rayyan. Nanti kita akan tengok sikit apa dia Ar-Rayyan ni. Ar-Rayyan satu perkataan yang pendek tetapi nikmatnya sangat luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam hadis Nabi SAW daripada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW sabdanya, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadha khair, faman kana min ahli salah du'a min babi salah, wa man kana min ahli jihad du'a min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'a min babil rayyan. Hadis ini maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, di akhirat nanti siapa-siapa di kalangan kamu yang menginfakkan, yang membelanjakan satu pasang kenderaan, ini mungkin 2 ekor kuda, mungkin 2 ekor unta dan seumpamanya lah, satu pasang kenderaan untuk tujuan fisabilillah, untuk tujuan fisabilillah, untuk tujuan peperangan, mempertahankan agama Allah Ta'ala. Nudiya min abwabil jannah, orang ini akan dipanggil daripada mana-mana pintu syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kalau ada orang minta infak kepada kita untuk tujuan berjihad, jangan segan-segan untuk keluarkan infak. Kemudian siapa-siapa di kalangan ahli solat, orang yang sembahyang tekun, tak kira apa sembahyang, terutamanya sembahyang wajib, kemudian sembahyang solat sunat, semua sunat dibuat, solat hajat, solat solat tahajud, solat witir, dan semua solat. Siapa ahli solat, yang bahkan orang yang terkenal dalam hidupnya memang ahli solat, sehingga digelar ahli solat, dia akan dipanggil mengikut babis solah, daripada sudut pintu yang namanya pintu solat. Siapa di kalangan mereka yang daripada ahli jihad, ahli jihad, maknanya dalam hidupnya dia berperang fisabilillah, maka dia akan dijemput melalui pintu jihad. Siapa-siapa wa man kana min ahli siyam, siapa-siapa di kalangan orang yang berpuasa, maka mereka ini akan dipanggil masuk ke dalam syurga mengikut bab Rayyan. Hadis ini hadis sahih daripada Imam Bukhari. Jadi panjang lagi hadis ni, tapi saya hentikan setakat itu untuk memberi perhatian terhadap Ar-Rayyan ni. Ar-Rayyan. Dalam hadis yang lain,
An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dekat syurga nanti ada satu pintu yang namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, akan masuk ikut pintu itu orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa akan masuk ke dalam pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, orang lain tak boleh masuk ikut pintu tu kecuali orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun, yuqalu aina shaimun, pintu ni akan panggil, hai orang puasa mai sini, orang puasa mai sini. So seakan-akan orang yang berniaga di pasar kan panggil, mari sini beli saya punya kan. Tapi di surga nanti pintu ni akan panggil. Kemudian fayaqumun, orang-orang yang berpuasa tadi pun bangun. Kemudian mereka ni masuk ke dalam syurga melalui pintu rayyan ni tadi. La yudkhalu minhu ahadun ghairuhum, orang lain cuba nak masuk ikut pintu tu tapi disekat kerana mereka bukan ahli puasa. Orang yang tak puasa dia boleh mengaku tapi tidak dirodai oleh pintu tadi, tak boleh masuk kan. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun, kan apabila semua orang yang berpuasa ni sudah masuk, ughliqa ni dalam bahasa Arab dia ada ghuliqa, ada ughliqa. Kalau ghuliqa tuan-tuan, kalau ghuliqa ni kita akan buka pintu tu, kita akan buka secara pelan-pelan kan, pelan. Jadi ataupun kita tutup, kita akan tutup secara pelan-pelan. Futihat, tutup pelan-pelan. Ughliq ni ughliq, tutup pelan-pelan kan. Kalau kita tutup pintu tu pelan-pelan tu ghuliqa tu pelan, sambil kita tengok kan, tutup kan. Tapi kalau ughliq, tutup habis. Maknanya orang tak boleh nak intai apa orang puasa buat dalam tu. Ini istimewanya orang puasa. Cukup je orang ahli puasa ni masuk dalam syurga, maka pintu itu akan ditutup. Ughliq, tutup habis. Ini yang didapati oleh orang yang berpuasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, rayyan, kita tengok sikit apa makna rayyan. Rayyan ni ada berasal daripada perkataan ray, bahasa Arab. Ramai orang nak bagi nama anak Rayyan, Ryan, macam-macam kan. Mengambil nama Rayyan ni. Sebutannya Rayyan, bukan Ryan kan. Ryan ni memang nama pemain bola sepak kan. Ataupun Roy, asal perkataan dia Roy. Lepas ni bubuh nama Roy pula, Roy Keane kan. Ada pemain bola sepak nama Roy Keane. Roy, asal perkataan dia. Sekurang-kurangnya ada 3 makna maksud Roy ni. Dan 3 makna ni dia mempunyai kaitan yang sangat dengan syurga Rayyan ni. Dengan pintu Ar-Rayyan ni. 3 makna yang diberikan oleh ahli bahasa ni mempunyai makna yang sangat berkait rapat dengan Rayyan ni. Yang pertama, Rayyan diddu al-atash. Ar-Rayyan ar-ray bermakna diddul atash. Diddul atash ni maknanya lawan bagi dahaga. Atash ni atshan, dahaga kan. Bulan puasa, perkara yang paling sukar untuk kita lalui ialah atash, dahaga. Ramai orang boleh tahan puasa, lapar tak ada masalah. Tetapi dahaga ramai yang kalah kan. Nampak air sedap kan, air masak pun sedap. Kadang-kadang kita nampak makanan apa tak berapa selera sangat. Tapi air masak tu boleh jadi sedap bila bulan puasa kan. Air masak yang ada air sen dapat mendatangkan terliur air liur kan. Kita rasa nak minum kan. Itu dahaga kan. Diddul atash, itu sebab lawan kepada dahaga. Itu yang pertama. Rai bermakna diddul atash.
rawan dahaga. Yang kedua, Roy ini maksudnya segar, segar. Jadi orang yang melalui pintu Roy ini akan segar, kan? Jadi yang ketiga, Roy ini maknanya puas, puas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud tersembunyi di sebalik Roya ni? Jadi huraiannya adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengimpunkan manusia di padang mahsyar, waktu itu keadaannya sangat panas, kan? Semua orang nak cuba berteduh, kan? Lalu ini syurga, pintu Ar-Rayyan ni panggil. Aina saimun? Mana orang puasa ni? Lalu orang puasa pun bangun. Orang puasa pun bangun, kan? Pada waktu itu Allah Taala beri kepada orang yang orang yang berpuasa ni Roy ni juga maksud dia titis, titisan yang apabila kita kena, kita tak dahaga. Masa mula-mula kita nak buka puasa tu kan, kita ambil air dulu kan, air tu kena pada lidah kita, pada kerongkong kita rasa segar, hilang dahaga, kan? Jadi waktu itu Allah Taala berikan titis Ar-Ray ni kepada orang-orang yang puasa, hilang dahaga sekejap. Kita rasa dahaga. Kemudian bila masuk je melangkah, melangkah je ke dalam syurga, maka Allah Taala akan segarkan badannya, sehingga dia tidak merasa dahaga langsung. Tak rasa dahaga langsung. Syurga-syurga lain kita ada rasa dahaga. Itu sebab bila dalam banyak hadis sebut kan, orang ahli syurga kata, aku teringin makan minum air anggur kan, lalu datanglah bidadari membawa air anggur, membawa air arak. Tetapi ahli syurga Rayyan ini mereka tidak dahaga. Segar, sentiasa segar. Ini masuk Roy, kan? Kemudian bila mereka dapat merasai keadaan yang segar, keadaan yang puas, kan? Keadaan yang puas, sehingga mereka ini rasa sangat-sangat puas dengan amalan puasa yang buat ketika mana di dunia. Rayyan ni didatangkan dengan sirah mubalaghah. Maksudnya apa? Puas hati aku puasa. Lebih kurang macam itulah. Puas aku. Bila dapat balasan yang Allah Taala berikan, puas aku. Itu lebih kurang macam itulah makna dia. Itulah kerana itu syurga ini dinamakan Rayyan, kan? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, istimewanya syurga ini, dalam banyak hadis yang saya bacakan tadi menunjukkan bahawasanya setiap amal soleh kita ini dia ada pintu-pintu syurga yang boleh kita jelajah, boleh kita masuk, berdasarkan kepada amal-amal soleh kita, kan? Jadi orang yang berpuasa ni, hadis ini menunjukkan bahawasanya bukan saja puasa sunat, bukan saja puasa Ramadan, tapi pokoknya ialah puasa Ramadan. Tetapi mereka yang waktu di dunia ini suka puasa Isnin Khamis, dia puasa. Kemudian apa lagi? Puasa pada Yaumul Bid, kan? Pada hari putih, dipanggil hari putih, kan? Hari putih tu yang biasanya terjadi pada 13, 14 dan 15 hari bulan, 13, 14 dan 15 hari bulan pada setiap bulan. Kerana Nabi mengamalkan puasa 3 hari setiap bulan. Sebagaimana yang disebut dalam satu hadis, awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amutu saumu thalathati ayyam, kan? Aku telah mendapat wasiat, hadis ini daripada Abu Hurairah, aku mendapat wasiat daripada Rasulullah SAW dengan 3 benda, yang mana aku buat benda ni, 3 benda ni sampai aku mati. Apa dia? Saumu salasati ayyam, dalam satu bulan ni, dalam satu bulan, min kulli syahrin, dalam setiap bulan ni aku akan puasa 3 hari. Itu yang kita biasa sebut Yaumul Bid tu, kan? Golongan ahli puasa ni, yang dia suka sangat puasa lah, sedang cerita suka puasa, dan dia kadang-kadang dia buat puasa yang baik. Disebut dalam hadis, kan, puasa yang baik ialah puasa Nabi Daud AS. Dia buat puasa Nabi Daud.
hari ni puasa, esok tak puasa, hari ni puasa, esok tak puasa. Orang yang macam ini, di akhirat nanti Allah pintu syurga yang namanya Rayyan ni akan melambai-lambai, menjemput dia masuk ke dalam syurga. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Baik, dalam Allahumma salli ala dalam menjalani ibadah puasa ni, kita pastinya nak rebut pintu raya ni. Ramai, tapi malangnya ramai orang berpuasa cuma sah je puasa, tetapi lupa di sana nak rebut makbul puasa. Pada dasarnya puasa ni dua tuan-tuan. Yang pertama, puasa dipanggil puasa yang makbul, puasa yang diterima. Yang kedua, puasa yang sah. Puasa yang sah. Apa beza puasa yang sah dan apa beza puasa yang makbul? Ramai, hampir majoriti orang boleh buat puasa yang sah, tetapi tak ramai orang yang boleh mendapat puasa yang makbul. Puasa yang sah ni dia cukup tak makan tak minum daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, tu kira sah. Sah, tak ada masalah. Buatlah apa pun tak ada masalah. Ramai orang boleh buat macam tu. Berapa ramai, itu sebab ada Nabi sebut, berapa ramai orang yang berpuasa hanya boleh lapar dan dahaga saja. Memang ramai, sangat ramai, menunjukkan hadis ini menunjukkan ramai orang boleh puasa, boleh lapar dan dahaga, tetapi tidak mendapat apa-apa. Berbanding dengan orang yang makbul puasanya, iaitu orang yang menjaga puasanya daripada terbatal pahala puasanya. Termasuklah di dalamnya melakukan amal-amal sunat. Nanti kita akan bagi tahu macam mana kita nak ketuk pintu Ar-Rayyan. Selain daripada amalan berpuasa sungguh-sungguh ni, ada juga amalan-amalan sokongan untuk kita ketuk pintu Ar-Rayyan ni, supaya melayakkan diri kita masuk dalam golongan orang-orang yang mengikut pintu ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, yang pertama sekali, macam mana kita nak ketuk pintu Ar-Rayyan, pastilah dengan puasa tu sendiri. Ketika melaksanakan puasa tu, jangan jangan lakukan perkara-perkara yang merosakkan pahala puasa. Di antaranya ialah fala yarfasu, ketika mana kamu puasa, kamu jangan buat-buat perkara keji, mengumpat, mencaci, menghina, mencarut, maki hamun. Itu benda yang kena hindari. Akan tetapi Nabi ajar kita. Nabi ajar kita apabila orang ajak kita bergaduh, orang ajak kita berdebat, orang ajak kita berkelahi, Nabi ajar, bagi tahu, fayuqalu lahu ana shaimun, bagi tahu kepadanya saya puasa. Bukan nak menunjuk. Dalam kes ni tidak ada cerita nak nunjuk kan. Dalam kes ni tidak ada cerita riak. Tidak ada cerita riak. Bila dia ajak gaduh, kita bagi tahu saya puasa, tak boleh nak gaduh kan. Saya kena jaga pahala puasa saya kan. Untuk memberhentikan bergaduh. Yang riak tu lain. Yang riak tu angin tak ada, apa tak ada, tiba-tiba kau tahu tak aku puasa. Kau tahu aku puasa. Itu yang riak. Itu yang riak, tu beza. Ada dua keadaan berbeza. Itu yang riak. Yang untuk bagi tahu elak daripada pergaduhan, itu bukan riak. Itu adalah saranan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama sekali, mestilah puasa. Puasa lepas ni puasa apa? Lepas puasa wajib ni puasa sunat, puasa 6 kan. Lepas tu ikutlah puasa yang lain. Itu syarat pertama untuk masuk Ar-Rayyan kan. Jadi yang kedua, jangan lepaskan pahala bulan Ramadan ni, sebab Allah Taala gandakan pahala yang berlimpah ruah. Melimpah ruah dalam bulan puasa ni digandakan dengan pahala yang berganda-ganda. Jadi di antara saranan-saranan yang boleh kita lakukan di dalam bulan Ramadan ni, rugi kalau kita puasa tapi kalau kita tak baca Quran, sangat rugi. Sangat rugi.
sebagus-bagusnya. Barangkali kalau boleh dibagi gambaran macam mana sahabat-sahabat dulu hidup, macam mana para sahabat itu melazimi Al-Quran macam kita sekarang kot melazimi ni apa ni apa ni ni handphone. Nak tidur belik, sebelum bangun tidur belik, nak mandi belik, tengah-tengah mandi belik, segala-galanya handphone kan sekarang ni kan. Segala-galanya handphone. Barangkali begitulah keadaan sahabat-sahabat Nabi SAW ketika mana mereka bermuamalah ataupun berhubung dengan Al-Quranul Karim. Semua dengan Al-Quranul Karim. Sehingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika mana ditanya oleh para sahabat kan, macam mana akhlak para sahabat waktu mereka hidup di zaman Rasulullah. Ra'aitul Qur'ana yamshi ala syawari. Aku melihat Al-Quran berjalan di atas jalan-jalan kan. Maknanya mereka bukan takat membaca, tetapi mereka mempraktikkan terus apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi rugi kalau kita tak baca Quran kalau datang bulan puasa ni. Jadi azamlah kok mana pun yang jadual-jadual yang diberikan oleh WhatsApp tu kan, kalau boleh buat. Jadi kita ada macam-macam plan kan. Ada majlis tadarus ikut kan. Tapi saya nak bagi tahu antara perkara yang menarik Al-Quran ini, Al-Quran ni antara perkara yang menarik kerana mukjizat. Satu mukjizat, perkara yang luar biasa ni. Dia mesti ada benda yang menarik di dalamnya. Iaitulah galakkan untuk mereka membaca Al-Quranul Karim sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh. Innal Qur'ana fil qabri kana mashhuda. Sesungguhnya baca Quran, innal Qur'ana fil fajri. Sesungguhnya membaca Quran pada waktu subuh, sebelum subuh, pada waktu fajar, sebelum subuh. Kana mashhuda, dia menjadi saksi ketika mana di hadapan malaikat munkar dan nakir. Sebelum tuan-tuan, sebelum Ar-Rayyan panggil kita tu, kita akan lalu satu alam. Kita akan lalu banyak alam kan. Di antaranya ialah alam kubur kan. Ketika mana kita masuk dalam kubur nanti, malaikat munkar dan nakir tunggu kan. Kemudian kita punya tanah dah kampus kita, kita kita duduk di situ seorang-seorang, gelap gelita, gelap yang amat sangat. Waktu tu semua amalan kita datang. Semua amalan kita datang. Amalan puasa datang, amalan zakat datang, amalan semua datang. Kenapa dia datang? Tujuannya nak membela kita. Semua amalan datang membela kita. Tetapi malaikat munkar dan nakir kata apa? Pergi semua, pergi. Aku tak berhajat kepada kamu semua. Aku tak berhajat kepada semua kamu ni. Semua pergi. Kecuali ada satu pahala je yang memang duduk bertahan situ. Halau pun duduk situ je. Kamu pergi. Dia kata aku tak akan pergi. Aku tak akan pergi. Aku tak akan pergi. Apa pahala tu? Itulah pahala membaca Al-Quranul Karim sebelum waktu subuh. Dia kata apa? Aku ini yang akan menjadi peguam bela kepada mayat ini. Berlakulah soal lalu waktu itu berlakulah soal jawab. Dan yang membela kita ialah Al-Quran tadi. Jadi antara tips yang selain daripada kita menyahut seruan Ar-Rayyan, jadi sebelum nak ke Ar-Rayyan tu, settlekan dulu dalam liang lahat tu. Jadi selain daripada tu, Al-Quranul Karim ini juga, Al-Quran ini akan memuliakan darjat orang yang membacanya. Tambahan bulan Ramadan ni berlipat ganda kan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut lebih kurang beginilah. Alladzina yaqra'una al-Qur'ana wa huwa mahir. Siapa-siapa di kalangan mereka yang membaca Al-Quran wa huwa, dia tu seorang yang mahir baca Quran, mahir. Ma'al kiramil bararah. Waktu di akhirat nanti dia akan duduk bersama kiramil bararah, ni maknanya para malaikat dan juga para anbiya.
Bayangkan waktu itu orang yang baca Quran, yang rajin melazimi Al-Quranul Karim, duduk bersama dengan para nabi dan malaikat. Wallazina yaqra'una al-Quran wa huwa yatata'at. Dan ada pun mereka yang membaca Quran, dia terhege-hege, merangkak-rangkak. Merangkak-rangkak. Lahu ajrani. Padanya ada 2 pahala. Walaupun terhege-hege, walaupun merangkak-rangkak, walaupun tergagap-gagap kan. Alif, 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 alif. Nak sebut alif lam mim 2-3 kali kan. Walaupun merangkak-rangkak, tetapi dia ada 2 pahala. Pahalanya apa dia? Pahala dia merangkak-rangkak tu. Pahala setiap pahala tu dia ada, setiap dia gagap tu dia ada pahala. Kemudian pahala usaha dia untuk membaca. Jadi nak bagi tahu Quran ni, Quran ni kod mana pun dia akan memberi pahala kepada tuannya. Dalam hadis yang lain, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, falahu 10 hasanat. Siapa-siapa yang di kalangan kamu yang membaca satu huruf, satu huruf daripada kitab Allah Ta'ala, falahu 10 hasanat. Padanya nanti dia akan diberi kepada dia 10 darjat, 10 pahala, 10 kebaikan. Dan dalam hadis yang lain dihuraikan, walam yaqra alif lam mim harfan walakin alifu harfan wal lamu harfan wa mim harfan. Tidaklah dibaca alif lam mim itu satu huruf kan, tetapi alif itu satu, lam tu satu, mim tu satu. Alif tu 10 darjat, 10 pahala, lam tu 10 pahala, mim tu 10 pahala. Tuan-tuan, ini pahala hari-hari biasa ni. Alif, lam, mim ni kalau kita baca pahala hari-hari biasa 10, 10, 10. Tetapi dalam bulan Ramadan kita digandakan dengan 10. Bahkan lebih daripada 10. Bayangkan. Kalau 10 kali 10 dah 100 kan. Alif, baru sebut alif dah 100 pahala. Lam tu 100. Mim tu 100. Nak bagi tahunya pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni pemurahnya Allah Ta'ala nak melimpahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Baik, itu yang pertama. Yang pertama iaitu membaca Al-Quran. Jadi jangan lepaskan Ramadan ini dengan tidak membaca Quran. Siapa yang tak sempat lagi baca Quran, boleh baca Quran. Boleh baca Quran. Memang sibuk dengan assignment, memang sibuk dengan tugasan, kita faham, tak ada masalah pun. Jangan anggap baca Quran ni mengganggu buat assignment. Tuan-tuan, adik-adik yang dikasihi sekalian, anak-anak yang dikasihi sekalian, kadang-kadang bila kita buntu buat assignment, berhenti kejap baca Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ilham pada kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua dalam bulan Ramadan ini jangan lupa untuk sedekah. Bersedekah bulan Ramadan ni sangat baik kan, sangat baik. Bahkan cuma antara waktu yang baik di bulan Ramadan ini iaitu sedekah di waktu subuh. Kerana ada satu hadis yang maksudnya ialah lebih kurang beginilah maksudnya. Pada setiap hari malaikat akan turun pada dini hari. Dini hari, kemudian dia akan tengok orang ni bersedekah ke tidak bersedekah. 2 malaikat akan turun kepada hamba-Nya, kepada manusia lah. Dan apabila dia mendapati orang ni bersedekah di waktu pagi, lalu satu malaikat tadi pun berdoa. Berdoa kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala dengan doanya, u'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepada orang yang bersedekah ini ganti penggantian dia punya, penggantian dengan apa yang disedekahkan tadi. Itu sebab kadang-kadang tuan-tuan kita sedekah sikit je kadang-kadang, tapi tiba-tiba kita sedekah pagi baru RM1, RM2. Tiba-tiba petang kita dapat rezeki yang macam-macam kan, rezeki yang pelik-pelik, rezeki yang luar biasa kadang-kadang.
Itu merupakan salah satu daripada doa para malaikat kan. Bahkan satu lagi dia kata, timunsikan talafa. Ya Allah ya Tuhanku, timpakanlah apa nama kepada yang kedekut sangat ni, yang enggan bersedekah ni, hancurkanlah dia. Kedekut sangat. Kedekut sangat, lalu didoakan dengan doa keburukan kepada orang yang kedekut. Jadi waktu itu antara cadangan waktu yang baik untuk bersedekah. Tapi nak bagi tahu bahawasanya kuasa sedekah ni, kuasa sedekah ni, pahala sedekah sangat besar. Memang ada dalam hadis, lanjutan hadis tu dia kata siapa-siapa yang rajin di dunia, waktu di dunia dia bersedekah, dia akan masuk ikut pintu sedekah. Baik. Tapi ada ayat Quranul Karim yang khusus mengenai sedekah infak ni kepada orang yang nak mati. Orang yang nak mati tu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Tuhanku, ini orang tengah nazak. Ini keadaan orang tengah nazak. Keadaan orang tengah nazak, orang tengah hujung-hujung nak mati ni. Kata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Tuhanku, kalaulah boleh kamu tangguhkan kematian aku ini, yang semakin hampir. Orang yang nazak ni dia akan nampak pahala kita. Malaikat nak ngambil nyawa kan. Cuma dia tak boleh nak bagi tahu je. Ya Allah, tangguhkan kematian aku ini sekejap. Untuk apa? Fa asaddaqa, sebab aku nak bersedekah. Sebab aku nak bersedekah. Kemudian soalan dia, kenapa sedekah? Bukan umrah, bukan sembahyang, bukan haji, bukan yang lain-lain. Kenapa sedekah juga dicari? Kenapa sedekah juga dicari? Para ulama sebut kerana kalau kita solat, pahalanya semacam one off je. Habis solat tu untuk kita saja, dan dia terhenti pada ketika itu. Lepas habis sembahyang, habislah. Begitu juga kalau kita haji, berdapat pergi haji, habis haji dapat pahala, itu saja. Dia terhenti setakat itu saja. Akan tetapi kuasa sedekah ni, nak beritahu kuasa sedekah. Kuasa sedekah, bila kita sedekah atau kita infak satu-satu material ataupun duit lah, senang cerita duit. Apabila kita sedekah duit kan, sama ada sedekah itu dalam bentuk beli untuk kekal ataupun beli untuk sementara tak nampak kan. Baik, kita bagi contoh. Kalau sedekah kita, infak kita itu dibeli untuk digunakan untuk membeli kipas umpamanya. Kita wakaf kipas, kita bagi duit untuk beli kipas di masjid atau di surau. Selama mana kipas itu berputar, selagi itulah pahala kita akan berjalan. Beza dengan solat tadi kan, dia semacam one off. Habis solat habis. Tetapi selagi kipas itu berputar dan memberi keselesaan kepada jamaah, maka kita akan dapat pahala. Beli pula Quran, tiba-tiba orang baca Quran, selagi itulah kita akan dapat pahalanya. Beli pula benih pokok, benih pokok untuk ditanam di luar dan seumpamanya. Tiba-tiba orang ambil buah, selagi mana orang ambil buah, binatang ambil buah, kita akan dapat pahala. Orang berlindung di bawah pokok, binatang berlindung buat sarang bawah pokok, selagi ada yang memanfaatkan pokok yang kita dermakan itu, akan mendapat pahala. Itu kuasa sedekah. Itu kuasa sedekah. Baik. Jadi dalam bulan Ramadan ni kalau tak sedekah rugi. Jangan jadi orang yang kedekut. Baik. Yang ketiga, selain daripada baca Quranul Karim dan sedekah, kita dituntut untuk memperbanyakkan doa. Banyak doa. Doa yang paling masyhur ketika mana Sayyidatina Aisyah ditanya oleh para sahabat, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat,
Ya Rasulullah, apa aku nak doa ketika mana kalau bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kan? Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak usah tunggu malam Lailatul Qadar ni. Tak Lailatul Qadar pun siang ke, malam ke, pagi ke, petang ke, bacalah doa ini yang diajar oleh Nabi. Malam Lailatul Qadar lebih-lebih lagi, kan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau maha pengampun dan suka untuk mengampunkan orang. Suka untuk mengampunkan orang. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunkanlah kami. Doa ini doa yang sangat-sangat bagus. Ulang banyak kali pun tak mengapa. Ulang banyak kali tak mengapa. Lepas sembahyang, sebelum sembahyang, sambil-sambil bawa kereta, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca doa ni banyak-banyak. Baca istighfar banyak-banyak. Di sana ada beza di antara doa tadi tu dengan istighfar. Kenapa dituntut ataupun kenapa digalakkan baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna? Bukan tidak digalakkan. Tidak dengan lafaz astaghfirullah, kan? Istighfar itu bagus, sangat bagus. Ada perbezaan di antara istighfar dengan talabul af. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Okey. Baik. Istighfar ni kata para ulama, istighfar ni dia boleh menghapus, dia boleh dimaafkan dosa kita tu. Bila kita ampun, kita dimaafkan, kan? Dimaafkan. Istighfar ni kita memohon maaf, kan? Memohon ampun, memohon maaf. Ya, akan tetapi bezanya ialah bila kita minta maaf, istighfar, catatan tu dia tak hilang. Catatan tu dia tak hilang. Ada ke tu? Dia tak padam. Dah ampunkan dah. Udah. Ada masalah. Catatan tu ada lagi. Catatan tu ada lagi. Berbeza dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Beza. Allah Ta'ala ampun, Allah Ta'ala terima taubat kita, Allah Ta'ala terima maaf kita dan hapuskan catatan kejahatan kita. Itu beza di antara istighfar dan talabul af. Mohon maaf, kan? Jadi itu sebab digalakkan untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, kan? Kemudian digalakkan juga istighfar, minta maaf banyak-banyak, minta ampun pada Allah Ta'ala banyak-banyak pagi petang, kan? Itu dituntut, tak ada masalah. Tapi pada waktu-waktu yang tertentu, yang bersungguh-sungguh, kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Allahumma ghafir li dhunubi jami'a. Boleh juga, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku keseluruhannya. Bacalah doa yang baik. Banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa dengan doa yang baik-baik, kan? Kemudian yang seterusnya, jangan lupa juga solat melamalkan solat sunat, terutamanya dalam bulan puasa ni, solat sunat tarawih. Tidak ada solat sunat tarawih selain daripada bulan puasa. Walaupun di sana khilaf macam-macam, kan? Tak usahlah tengok yang khilaf tu. Tak usah panjang orang cerita pasal khilaf tu. Tapi buat solat sunat tarawih, kan? Solat sunat tarawih, solat sunat witir, kan? Witir tu sangat utama, sehingga para ulama bahaskan mereka di antara banyak-banyak solat ni, mereka khilaf di antara pahala solat sunat witir dan juga pahala solat sunat subuh tu, kan? Solat fajar, kan? Tapi yang penting sekali ialah kita buat dua-dua tu. Tak usah bergaduh pasal pahala. Pahala tu kita serah pada Allah Ta'ala. Tapi kita tahu dua pahala tu besar. Salatul fajri afdalu minad dunya wa ma fiha. Rakaatani fil fajr. 2 rakaat pada waktu fajar. Solat qabliyah subuh tu, lepas azan, lepas orang azan, lepas kita
digalakkan lepas bangun sahur tu kita ada pilihan lah. Siapa nak makan dulu, siapa nak buat, siapa dah teragak awal, katakan dia bangun pukul 4 pagi, buatlah solat dulu, solat tahajud, solat taubat, solat hajat, buatlah solat. Buatlah, kerana pada waktu itu tahajud itu pun akan melapangkan kubur kita, menerangi kubur kita. Kemudian dah solat sunat hajat, kemudian tutup dengan witir, kan? Kerana para ulama memang berselisih pendapat mana afdal, ayul afdal, yang mana satu afdal, solat sunat witir ataupun solat sunat fajar tu. Jadi lepas makan sahur tu, kemudian tak lama lepas tu azan. Bila azan, lepas azan tu kita sembahyang solat sunat fajar ataupun solat sunat subuh, sebelum subuh, kan. Itu solat tu, rebut peluang tu. Rakaat ni 2 rakaat fajar lebih bagus, ataupun lebih baik daripada dunia dan isinya, kan. Kalau dalam YouTube tu banyaklah dia keluarkan muka Bill Gates lah, muka siapa lagi, toke Amazon tu, siapa nama yang paling kaya di dunia tu, kan. Kaya kan. Tapi tak boleh lawan orang yang sembahyang solat sunat sebelum subuh, solatul fajar, kan. Jadi rebut pahala tu, rebut pahala solat sunat tu. Jadi di samping juga solat sunat yang lain, jangan dilupa. Fardu tu mestilah telah lah, kan. Jangan ditinggalkan, ditambah dengan solat-solat sunat yang lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, selanjutnya juga waktu bulan Ramadan ni kita dituntut untuk beriktikaf di masjid. Iktikaf ni sebenarnya bukan susah sangat. Masuk dalam masjid tu terus niat iktikaf. Kadang-kadang kita terlupa nak keluar masjid, baru Allah terlupa nak iktikaf. Sepatutnya masuk je masjid tu iktikaf, kan. Sepatutnya masuk je masjid kita iktikaf. Kenapa masuk je masjid iktikaf? Kena niat iktikaf kerana selepas itu semua perbuatan kita dalam masjid itu, walaupun tidur mendapat pahala. Masuk dalam masjid, kan. Masjid kan tempat yang paling syok untuk tidur, kan. Sehingga ada kajian sebut, adalah penceramah dulu sebut, ada mereka yang tak boleh tidur, sebab dia tak sembahyang apa semua, lalu disuruh kau pergi masjid lah. Pergi masjid, dengar khutbah, dengar khutbah tak sampai 3 minit dah tidur. Itu terapi minda yang paling baik. Orang yang tak boleh tidur ni pergi masjid. Pergi masjid dengar khutbah. 2 minit, 3 minit boleh tidur. Nak bagi tahu terapi minda bagi orang penyakit senang, kan. Pergilah ke masjid. Dengar khutbah 3 minit, 4 minit, lepas tu boleh tidur. Jadi tuan-tuan dan perempuan nak bagi tahunya, masuk kita dalam masjid, masuk, kita niat iktikaf. Kalau lafaznya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, saja aku kalau berlafaz lah, tapi tak perlu pun lafaz. Kita duduk, aku i'tikaf kerana Allah Ta'ala, duduk dalam hati, kan. Sepanjang kita duduk, sepanjang kita terlelap ke apa ke, maka itu dikira sebagai pahala, kan. Jadi kalau terbaring pun apa semua tu, kan, semua pahala, tuan-tuan. Jadi iktikaf ni maknanya kita merenung diri kita, muhasabah balik, hari ni aku buat apa. Itu dikira sebagai pahala, tuan-tuan. Itu dikira sebagai pahala. Iktikaf dalam masjid. Bahkan galakan-galakan yang disebut dalam hadis Nabi SAW, para sahabat, hatta Nabi sendiri akan pergi ke masjid pada 10 hari bulan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan tu, kan. Mereka sudah meninggalkan tempat-tempat tidur. Kurangkan tidur. Mereka tidur, mereka pergi ke masjid dan mereka beriktikaf di dalam masjid. Tinggalkan tempat tidur yang lena, yang melenakan. Dan mereka beriktikaf, baca Quran. Kemudian buat halaqah zikri ataupun buat majlis-majlis ilmu, kan.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Baik, itu adalah beberapa kaedah atau cara macam mana kita nak mengetuk pintu Ar-Rayyan, yang diidambakan oleh semua orang yang berpuasa. Selain daripada itu perlu diingatkan kepada orang yang berpuasa. Perlu diingatkan kepada orang yang berpuasa supaya menjaga amalan mereka, amal-amal soleh tadi ni dijaga elok-elok. Jangan dibatalkan dengan amalan-amalan keji. Di antara amalan-amalan keji ialah mengungkit-ungkit pemberian. Boleh membatalkan pahala puasa. Boleh membatalkan pahala pemberian tadi. Kita dah sedekah banyak dah, tiba-tiba kita main ungkit-ungkit kan. Dan itulah yang disebut sebagai dalam Quran Allah Taala sebut la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hapuskan, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu itu bil maniwa, dengan menyakiti hati orang. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Umpamanya macam mana? Sedekah tapi tujuan riak pada orang. Sedekah tapi bertujuan untuk menunjuk. Tidak digalakkan. Bukan tidak digalakkan, bahkan tidak boleh, kerana dia menghapus dosa kita. Menghapus dosa kita, rugi kita sedekah. Rugi, sangat rugi kalau bersedekah dengan tujuan ria'an nas. Ria'an nas ni tunjuk riak di depan manusia. Kemudian apa dia? Bercakap dengan percakapan keji kotor. Jangan batalkan pahala puasa kita dengan cakap keji, cakap kotor, maki hamun orang kan. Dan seperkara yang saya kadang-kadang saya pun tak faham, sama ada benda ni mungkin dalam bentuk gurauan, mungkin dalam bentuk nak sakat orang ke apa ke. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kadang-kadang bergurau ni ada batasnya juga kan. Ada batasnya juga. Dalam bulan puasa ni tak payah up sangatlah makanan-makanan. Tak payah up sangat makanan-makanan. Kecuali untuk tujuan-tujuan untuk tujuan-tujuan promosi ke apa, untuk hari raya. Yang untuk meliurkan orang ni kalau boleh tahan dah. Mudah-mudahan ketika mana kita tahan tangan kita ni nak send pada orang. Tayang ais kacang, tayang apa benda-benda yang membuatkan orang lain terliur kan. Kalau boleh benda-benda ni tahan nafsu tangan kita ni daripada postkan benda-benda yang mendorong kepada orang lain untuk membatalkan puasa. Saya takut macam ni. Bila kita post dalam keadaan orang yang tengok tu memang dia tengah dahaga sangat. Dan dia tergalak pula nak makan disebabkan kita punya galakan tadi. Maka kita termasuk dalam golongan orang yang berbuat jahat. Orang yang buat jahat. Jadi tak payahlah nak post makanan. Tak perlu. Kadang-kadang kita pun pelik. Bulan-bulan puasa di post tengah-tengah hari buta. Aiskrim. Post apa? Ialah benda-benda yang melazatkan. Seolah-olah menggalakkan orang lain untuk berbuka. Tidak ada roh puasa langsung. Tidak ada roh puasa. Puasa ni sekat nafsu, tapi nafsu tetap kita hidang dengan benda-benda yang membatalkan puasa. Nak membatalkan puasa. Apa faedah macam tu? Tidak ada faedah. Tidak ada faedah. Jadi sekat nafsu tu. Suka nak melawak, melampau. Melawak bukan tak boleh, tak ada masalah melawak. Tapi pada kadarnya lah. Pada kadarnya untuk bertegur sapa, ramah mesra, tak ada masalah. Tapi tak usah dia sampai tahap melampau-lampau kan. Baik, selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, cegah diri kita ni juga daripada seluruh anggota badan kita ni, daripada rambut sampai kaki ni, daripada terdedah dengan perkara-perkara yang
seumpama umpatan, kejian, cacian, makian tu jauhkan. Jauhkan. Leraikan orang bergaduh. Kerana meleraikan dua orang yang bergaduh ini merupakan tuntutan yang ada dalam Islam. Tambahan dalam puasa ni, kita jangan menggalakkan orang puasa. Itu sebab kadang-kadang saya rindu juga kalau puasa di negara Arab ni. Negara Arab ni, mereka ni menariknya bulan puasa di negara Arab ni, bila masuk je bulan Ramadan, mereka ni baik. Jadi baik. Walaupun dalam bulan lain tu macam macam itulah, ganah ya Rabbi, tetapi bila masuk dalam bulan Ramadan kan, mulut mereka ni akan meraihkan Ramadan. Ahlan wa sahlan Ramadan, Ramadan Karim, Allahumma barik lana fi Ramadan. Macam-macam itu doanya. Bahkan menariknya tuan-tuan dan puan-puan, bila bulan Ramadan ni, perempuan-perempuan, gadis-gadis mereka yang kadang-kadang pakai skirt apa semua, baca Quran. Berdiri dalam atas bas baca Quran. Kita akan saksikan mereka baca Quran di mana-mana. Untuk merebut pahala Ramadan. Lantaklah tak sempurna pun, tapi baca Quran baca juga kan. Itu yang akan kita saksikan di negara Arab bila mana musim bulan Ramadan. Orang akan jadi baik automatik kan. Automatik jadi baik kan. Jadi kita rebutlah macam tu. Sepatutnya begitu. Bukan tayang plastik hitam. Ni plastik hitam ke plastik merah ke. Dalam tu tunjuk isi macam-macam kan. Macam-macam. Baik. Jadi tegah kita daripada melakukan benda-benda yang mengurangkan pahala puasa. Tegah diri kita daripada pahala yang mengurangkan pahala puasa. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sebagai kesimpulan yang boleh saya buat dalam pertemuan hari ini, kesimpulan secara keseluruhan, walaupun saya tidak sentuh secara khusus, tetapi saya nak beritahu untuk merebut Ar-Rayyan ini, kita juga kena rebut satu peluang yang Allah Ta'ala beri, yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Bahkan ia diturunkan khusus melalui satu surah, iaitu surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran pada malam Qadr, malam Lailatul Qadar ni. Jadi sekarang ni malam Lailatul Qadar sedang terhidang di depan kita. Malam Lailatul Qadar ini sedang terhidang di depan kita. Cumanya kita tak tahu. Cumanya kita tak lalu. Ada satu huraian menarik tentang malam Lailatul Qadar ni. Kerana malam Lailatul Qadar ini merupakan punya ada satu penjelasan menarik mengenai malam Lailatul Qadar ni. Malam Lailatul Qadar ni merupakan malam perayaan malaikat. Dikatakan malaikat pun beraya juga. Mereka start raya pada 15 hari bulan Syaban hari tu. 15 hari bulan Syaban. Tempohnya tu, tempoh perayaan mereka tu start daripada 15 Syaban sampai turun malam Lailatul Qadar. Mereka merayakan, mereka raya mereka ni tak sama macam kita. Kita raya pergi cari ketupat, lemang apa semua. Tapi para malaikat raya, dia punya raya dia lain. Allah Ta'ala kata apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini malaikat raya. Tanazzalul malaikat. Malaikat ni akan turun ke bumi. Turun ke bumi mencari orang yang minta ampun, minta maaf. Orang yang mencari malam Lailatul Qadar ni. Jadi siapa yang dapat malam Lailatul Qadar ni, dia akan diampunkan dosanya, bahkan dia diberi kebaikan selama pahala selama tempoh alf syahr. 1000 tahun. 1000 tahun. Satu malamnya dengan satu malam. Jadi pesanan saya
kepada diri saya sendiri terutamanya, jangan lupa tiap-tiap malam tu ataupun tiap-tiap hari dah, tak banyak sikit sedekah sepanjang bulan Ramadan ni, sedekah terutamanya malam nak rebut malam Lailatul Qadar ni. Start dah malam ni kita sedekah RM1 lah, tak apa. Cuba bayangkan kalau kita sedekah malam ni kebetulan malam Lailatul Qadar, besar pahalanya. Satu. Yang kedua, solat sunat dah. Bayangkan kalau malam ni ke malam esok ke malam bila-bila malam Lailatul Qadar, kita sembahyang, pahalanya sangat besar. Kemudian dalam masa yang sama juga kita minta doa dengan doa-doa yang baik. Bayangkan kalau malam ni malam Lailatul Qadar, kita doa dengan doa sungguh-sungguh. Jadi semua di malam Ramadan ni kita rebut apa isi yang ada di dalamnya. Baik, itu saja daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada perkataan tersalah bahasa, terkasar bahasa. Sebenarnya saya minta maaf banyak-banyak. Saya ingatkan 18 hari bulan ni minggu depan tau. Jadi saya pun main setuju je. Sebab saya rasa 18 hari bulan ni lambat lagi kot. Jemputan ni lebih kurang 2-3 hari lepas. Jadi saya ingat 18 hari bulan tu minggu depan lagi. Saya pun okey je lah. Tengok-tengok hari ni dah. Okay, jadi saya pun minta maaf lah berdasarkan dengan kurang bersedia, kurang segala-galanya kurang. Dan kalau ada kekasaran bahasa, bahasa yang tidak tersusun dengan keceluparan mulut barangkali, semua tingkah laku saya mohon ampun dan maaf. Dan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan ini dan Ramadan akan datang merupakan Ramadan yang terbaik untuk diri kita dan seterusnya untuk semua muslimin dan muslimat di atas muka bumi ini. Baik, itu saja daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan di hati, Ramadan, ku mohon usah berhenti. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan di hati, Ramadan, ku mohon usah berhenti. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan
dengan surampi jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah berhenti. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah berhenti, ku mohon usah berhenti.